Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk video kali ini kita akan belajar bab 1 yang bertajuk indeks. Okey. Semua ada buku teks kan? Jadi boleh tengok, ambil buku teks, buka buku teks bab 1 indeks. Okey. Okey, dalam bab 1 ini, untuk indeks ini kamu akan pelajari dua subtopik. Okey, kamu akan pelajari dua subtopik, iaitu subtopik yang pertama adalah tata tanda indeks. Okey, dan subtopik yang kedua adalah hukum indeks. Okey, so untuk bab indeks ini hanya ada dua sahaja subtopik yang kamu perlu kuasai. Okey, dan subtopik ini dia taklah sukar. Memang tahap kesukarannya 1 hingga 10 itu, kalau 1 itu mudah, 10 itu susah, skalanya adalah 5. Tapi kalau kamu faham apa yang cikgu ajar, skalanya mungkin 1. Okey. Tapi untuk buat permulaan ni, mungkin kamu baru mula untuk mengenali indeks. Jadi tak apa, sama-sama kita belajar. Okey. So dua subtopik ini yang kamu akan pelajari dalam bab 1. Okey. So buku teks masing-masing dah ada. Jadi kamu boleh bacalah. Okey. Boleh bacalah semua yang tertulis dalam buku teks ni. Okey, boleh baca eksplorasi zaman. Okey, di sini ada QR code. Okey, QR code. So QR code ni kalau kamu ada handphone, smartphone, nak scanlah QR code ni. Okey, boleh tengok apa nota yang diberi. Ini bukan nota, macam cerita berkenaan dengan eksplorasi zaman ni. Okey. Kemudian di sini ada gerbang kata. Okey. So gerbang kata ini adalah perkataan yang kamu akan jumpa dalam bab ini, dalam bab indeks. Okey. Perkataan yang kamu akan jumpa dalam bab indeks ini. Okey, contohnya asas, faktor, indeks. Okey, indeks memang kamu akan jumpalah, memang tajuk pun dah indeks kan. Okey. So indeks pecahan, kuasa, punca kuasa, tata tanda indeks. Okey, ini antara contoh-contoh perkataan yang memang kamu akan selalu sebut dalam bab 1 ni. Okey, indeks. Okey. Okey, so now kita masuk kepada subtopik yang pertama. Okey, subtopik yang pertama ini iaitu tata tanda indeks. Okey, tata tanda indeks. Kamu macam, alah cikgu, apa tata tanda indeks ni? Nak sebut pun susah. Tata tanda indeks. Bukan tata bahasa, tata tanda indeks. Okey, dalam bab subtopik tata tanda indeks ini, SP pertama, okey, standard pembelajaran yang pertama yang kamu akan pelajari adalah ini. Okey, dalam buku teks ada. Dalam buku teks masing-masing ada. Okey, apakah SP dia? SP itu adalah standard pembelajaran. Okey, apa standard pembelajarannya? Mewakilkan pendaraban berulang dalam bentuk indeks dan menghuraikan maksudnya. Okey, ini adalah SP. Yang ni apa yang sepatutnya kamu belajar. Okey, memang tak tahu bentuk indeks ni apa, tiba-tiba nak wakilkan pendaraban. Tak apa, kita akan tengok. Okey, kamu dah belajar apa yang cikgu sedia maklum, sepatutnya kamu dah tahu pendaraban berulang. Okey, kamu dah tahu pendaraban berulang. Kenapa cikgu cakap macam tu? Sebab di tingkatan 1, okey, kamu dah belajar bab kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3, punca kuasa 3. Ada kan bab tu kan? Okey, bab kuasa 2, kuasa 3, kamu kena hafal. Cikgu Linda suruh hafal 2 kuasa 2, 3 kuasa 2, 4 kuasa 2, sampailah 20 kuasa 2. So 1 kuasa 2 sehingga 20 kuasa 2 tu sepatutnya dah ada dalam kepala kamu. Okey, 1 kuasa 2, 1. 20 kuasa 2, berapa? Tak boleh nak tanya dalam ni kan. Sebab dia one way communication. Tak boleh nak tanya. Kalau boleh tanya, cikgu tanya dah. Okey, mungkin cikgu boleh tanya Bella ke, Aiman ke, Adif ke kan. Tapi sepatutnya lah kamu dah ada dalam kepala 1 kuasa 2, 1 sehinggalah 20 kuasa 2. Cari ingat balik, recall back balik 20 kuasa 2 tu berapa. Kalau hafal memang split second boleh jawab lah. Okey. Okey. Kemudian kamu akan dah belajar, dah tahu dah pendaraban berulang. Kemudian persoalan dalam kepala kamu,
Kenapa kaitan pendaraban berulang dengan bentuk indeks? Apa kaitan pendaraban berulang dengan bentuk indeks? Bentuk indeks tu macam mana? Apa yang dikatakan bentuk indeks? Apa yang dikatakan dengan pendaraban berulang? Apa kaitan antara dua ni? Okey, itu adalah persoalan yang akan bermain di fikiran kamu. Okey, cikgu faham tu sebab baru tahun baru minggu pertama buka sekolah. So dia masih lagi ada blur-blur sikit. Taklah banyak, sikit-sikit je. Kan? Dengan tahun yang tak tahu lagi ada PT3 ke tidak. Okey. So kita assume adalah PT3. Jadi kita kena fokus lah. Okey. Okey, yang ni kamu boleh baca sendiri. Okey, kamu boleh baca. Okey, yang cikgu nak fokuskan sikit sini. Apa yang dikatakan pendaraban berulang? Okey, apa yang dikatakan sebagai pendaraban berulang? Okey. Kamu di tingkatan 1, kamu ada belajar contoh tadi kuasa 2 sempurna. Okey. Kuasa 2 sempurna. Okey, kuasa 2 sempurna. Okey, untuk kuasa 2 sempurna ini, so kamu ada, dia akan start dengan 1 kuasa 2. Betul? Okey. Biasa buat macam 1 kuasa 2 ni maksudnya 1 itu didarab 2 kali. Okey, secara berulang 2 kali. Sama dengan, okey, dia akan jadi 1 kali 1. Betul? Okey. 2, kita balikkan lah. Cikgu terbalikkan lah Okey, kita balikkan. 2 kali 2. 2 kali 2 kali 2, 2 kuasa 2. Okey. So 3 kali 3. 3 kali 3. Okey. Cikgu ulang semula Okey, kuasa 2 sempurna. Okey, kuasa 2 sempurna. Okey, 1 kali 1. Okey, ini adalah pendaraban berulang. Okey. So 1 ini didarab sebanyak 2 kali dengan nombor yang samalah 1. Okey, bila 1 kali 1 dalam bentuk kuasa 2, kamu akan kata 1 kuasa 2. Okey, 1 kuasa 2. Okey, kemudian apa lagi? 2 kali 2. Kamu akan kata dalam bentuk kuasa 2 sempurna, 2 kuasa 2. Okey, dalam bentuk kuasa 2, 2 kuasa 2. Okey, so ini adalah kita panggil sebagai pendaraban berulang. Okey, so ini kita panggil, contohnya ini adalah pendaraban berulang. Okey, pendaraban berulang. Berulang lah. Okey, pendaraban berulang. Okey, ini kamu kata dalam bentuk kuasa 2. Ini kamu kata, kalau waktu kamu belajar dulu, ni kamu kata bentuknya kuasa 2. Okey, so sama juga dengan indeks. Sama juga dengan kuasa 3. Okey, kuasa 3 sempurna. Okey, kuasa 3 sempurna. Di mana kuasa 3 sempurna ni? Okey, kuasa 3 sempurna. Kuasa 3 sempurna. Okey. Sorry lah tulisan cikgu tak payah lawa sangat. Okey, kuasa 3 sempurna. Katalah 1 kali 1 kali 1. Okey. Ini pendaraban berulang. Okey, 1 ini kamu ulang sebanyak 3 kali. Dalam bentuk kuasa 3, dia akan jadi 1 kuasa 3. Okey. 1 kuasa 3. Okey, kita ambil nombor apa lagi 4. 4 kali 4 kali 4 kali 4. Okey, dalam bentuk kuasa 3, 4 ini kuasa 3. Okey, maksudnya di sini 4 ini berulang sebanyak 3 kali. Okey, 4 ini berulang sebanyak 3 kali.
Okay, now persoalannya, apa kaitan pendaraban berulang, okay, pendaraban berulang kuasa 3 ni, kuasa 3 sempurna ni dengan kuasa 3, dengan indeks. Okay, apa kaitan pendaraban berulang dengan indeks? Okay, now tengok sini 1 kali 1 kali 1, 1 kuasa 3. Okay, ini adalah bentuk indeks. Kita panggil sebagai bentuk indeks. Kuasanya 3. Okey, tapi cara penulisan ini kita panggil dia sebagai bentuk indeks. So secara amnya, bentuk indeks itu adalah seperti ini. A kuasa N. Okey, A kuasa N. Okey, di mana N ini, okey, N ini merujuk pada berapa kali nombor ni berulang. Okey, berapa kali pendaraban berulang. Okey, N ini rujuk kepada berapa kali. Berapa kali berapa kali? Berapa kali? Berapa kali nombor ini, nombor pendaraban ni, nombor pendaraban ini berulang. Okey, N. Okey, A ini merujuk kepada apa nombor yang berulang tu? Okey, A ini merujuk kepada apa nombor yang berulang? Apakah nombor yang berulang? Okey, nombor yang berulang dalam kes ini, kita ambil contoh ni lah. Okey, ambil contoh ni. Nombor yang berulang adalah 4. Berapa kali dia berulang? Dia berulang sebanyak 3 kali. Okey, so A ini adalah nombor yang berulang. N ini berapa kali nombor itu berulang. Okey, boleh? Okey, cikgu ulang Tengok pada yang kuasa 2 sempurna tadi. Okey, tengok di sini kuasa 2 sempurna. Okey, so kamu ada dah secara amnya, secara keseluruhannya, generalnya, bukan keseluruhan, secara general lah, secara am. Okey, secara amnya A, okey, secara amnya A ini A, okey, A kuasa N. A kuasa N. Okey, N ini berapa kali nombor ini berulang? Berapa kali? How many times? Berapa kali? Berapa kali dia berulang? N ini berapa kali dia berulang? A ini, okey, A ini pula, kita ambil kali lain lah pula Okey, A ini dia merujuk kepada apa nombor yang berulang? Apakah nombor yang berulang? Okey, nombor. Apakah nombor yang berulang? Okey, so berapa kali? A ini apakah nombor yang berulang? N ini berapa kali nombor ini berulang? Okey, so dalam kes ini, okey, dalam kes ini A dia, kalau kita ambil yang lah, kita ambil contoh yang ni. Yang 1 kali 1 ni. Okey, sama dengan 1 kuasa 2. Okey, so A ini, okey, masker kat sini, A itu adalah, kita tukar warna pula. Okey. Okey, so A kuasa N sama dengan A ini, okey, rujuk pada sini Okey, A adalah apakah nombor yang berulang? Apakah nombor yang berulang? Nombor 1. Okey, N. Okey, N ini berapa kali nombor berulang? Berapa kali nombor ini berulang? 1 ini berulang sebanyak 2 kali. 1 kali 1. Jadi nombor tu berulang 2 kali. Okey. So dalam kuasa 2 sempurna tadi, kamu belajar 1 kali 1 sama dengan 1 kuasa 2. Nilainya adalah 1. Okey. So dalam indeks, 1 kuasa 2 itu adalah bentuk indeks. Okey, 1 kuasa 2 adalah bentuk indeks di mana A itu
apakah nombor yang berulang? N itu berapa kali nombor tersebut berulang? Okey. So di sini dalam indeks, dalam indeks A ini dikenali sebagai dalam indeks A ini dikenali sebagai asas. Kenapa panggil asas? Sebab nombor dia sama. Nombor yang berulang tu sama. Sebab tu nama dia asas. A ini dikenali sebagai asas. Manakala N ini dikenali sebagai indeks. Indeks. N ini dikenali sebagai indeks. A adalah asas, N adalah indeks. Berapa kali nombor berulang tu, kita panggil dia indeks. Apakah nombor yang berulang itu? Kita panggil dia asas. Ini adalah tata tanda indeks. A kuasa N. A kuasa N, tata tanda indeks. Di mana A itu adalah asas. Apakah asas? Asas adalah apakah nombor yang berulang. Ni. Asas ini dia cakap apakah nombor yang berulang. Apakah nombor yang berulang. Manakala indeks pula adalah berapa kali nombor itu berulang. Indeks adalah berapa kali nombor itu berulang. Boleh? Boleh tak kat sini? Ini baru tata tanda indeks. Baru mewakilkan pendaraban dalam bentuk indeks. So, pendaraban berulang kamu dah belajar. Dah belajar. Cuma kamu nak tahu saja 1 kuasa 2 itu tulisannya adalah dalam bentuk tata tanda indeks. So, contoh yang lain. Andai kata cikgu bagi katalah contohnya 1/2. 1/2 kali 1/2 kali 1/2. Dalam bentuk pendaraban, dalam bentuk tata tanda indeks. Asasnya inilah, apakah nombor yang berulang? 1/2. Berapa kali nombor ni berulang? 3. Boleh tak tulis macam ni? Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia adalah pecahan. Bila pecahan bermaksud bukan hanya 1 ni saja berulang. Yang berulang adalah 1/2. Jadi kamu kena buat kurungan. Maksudnya 1/2 itu berulang sebanyak 3 kali. Apa jadi kalau kamu buat macam ni? 1/2. Kamu buat 1/2 tadi kali 1/2 kali 1/2 sama dengan 1/2 kuasa 3. Ini bermaksud, maksud dia adalah sama seperti ini. 1 ulang 3 kali. 1 ini hanya berulang 3 kali. 2 ini dia ulang sekali je. Dia jadi macam ni. Kalau kamu buat macam ni tanpa kurungan, dia akan jadi macam ni. So ini jawapan ni salah lah. So ini salah lah. Ini salah lah, ini salah. Memang salah. So this one yang cara yang betul. Walaupun asalnya di depan ni tak ada kurungan. Pada pendaraban berulang ni, tak ada kurungan. Tapi bila kamu nak kuasakan dia, mesti ada kurungan. Nak buat dalam bentuk indeks, mesti ada kurungan. Boleh? Boleh. Sama juga dengan negatif. Negative number. Negative number. Negative number. Let's say we have negative 5. Darab negatif 5. Negatif 5 darab negatif 5
So, you darab lagi sekali dengan negatif 5. Dan you darab lagi dengan negatif 5. Okey, kenapa cikgu buat kurungan dekat sini? Sebab cikgu nak pisahkan simbol negatif dan operasi darab. Okey. Okey, so sama dengan macam mana kamu tulis yang ini? Okey, so kamu akan tulis jawapannya buka kurungan negatif 5. Okey, buka kurungan negatif 5 kuasa. Berapa kali dia berulang? 1, 2, 3, 4. 4 kali. Negatif 5. Okey, tutup kurungan. Indeksnya adalah 4. Kenapa indeks dia 4? Sebab dia berulang 4 kali. Okey, asasnya apa? Asasnya negatif 5. Okey, indeksnya apa? 4. Kenapa 4? Sebab dia berulang 4 kali. Okey, cikgu repeat. Asasnya negatif 5. Sebab nombor ni semua negatif 5. Okey, dan indeksnya 4. Kenapa? Sebab dia berulang 4 kali. Okey, kamu kena tulis kurungan lah. Okey, kalau kamu buat macam ni, salah. Okey, kalau kamu buat jawapan dia like this. Okey, kamu buat jawapan dia negatif. Okey, negatif. Tanpa buat kurungan. Kamu buat jawapan negatif 5 kuasa 4. Okey, ini memberi maksud. Okey, ini memberi maksud bahawa negatif ini satu sahaja. 5 ni sahaja yang kamu kuasa dengan 4. 5 ni sahaja yang kuasa dengan 4. Negatif ini satu sahaja. Sedangkan yang berulang itu adalah negatif 5. Okey? Bukan 5 saja berulang. Negatif 5. Jadi kamu kena buat kurungan. Negatif 5 tutup kurungan indeksnya 4. Okey? Negatif 5 tutup kurungan indeksnya 4. So, kalau kamu tulis macam ni, jawapan dia betul lah. Kalau tulis macam ni, jawapan dia betul lah. This one. Okey, yang ni betul lah jawapan. Okey, kalau yang ini, macam ni, salah. Kalau negatif, pecahan, mesti letak kurungan sebelum kamu tulis indeks. Boleh? Okey. So, cikgu ulang lagi sekali secara keseluruhannya. Okey, secara keseluruhannya, secara amnya, bentuk indeks adalah, tata tanda indeks itu adalah seperti ini. Okey. A kuasa N. Okey, di mana A ini adalah asas. Okey. A ini adalah asas. N ini adalah indeks. Okey, N ini adalah indeks. Okey, untuk asas, nilai A ni, nilai A ini tak boleh sama dengan kosong. Okey, kuasa 2 sempurna pun kamu belajar start daripada 1. 1 kuasa 2, 2 kuasa 2 sehinggalah 20 kuasa 2. Kuasa 3 sempurna pun 1 kuasa 3 sehinggalah 15 kuasa 3. Ada tak kosong kuasa 1? Kosong kuasa 2? Tak ada kan? Sebab sama kenapa? Nilainya adalah kosong. Okey, nilainya adalah kosong. Kosong kuasa 2, kosong. Okey, kosong kuasa 3, kosong. Memang kosong. Dia nilai, dia tak tertakrif. Memang kosong. Okey, kosong. Jawapan dia kosong. So, A itu tak boleh sama dengan kosong. Dia mesti mula dengan 1 ataupun negatif. Dia boleh jadi negatif number, dia boleh jadi pecahan, dia boleh jadi perpuluhan. Okey, tetapi bukan kosong. Sebab tu poin kat sini ada cikgu Susah nota tadi, A itu tak boleh sama dengan kosong. Okey, boleh setakat ni? Okey, ini untuk bentuk indeks. Okey, tata tanda indeks. Tata tanda indeks. Macam mana kamu mewakilkan pendaraban berulang kepada bentuk indeks. Okay, yang mana pendaraban berulang pun kamu dah belajar sebelum ni. Dan kamu pun dah tahu dah 1 kali 1. 1 kali 1 bersama dengan 1 kuasa 2. Okay, 1 kali 1, 1 kuasa 2. Ni pun kamu dah tahu.
Cuma kamu tak tahu ini adalah bentuk tata tanda indeks. Kamu tak tahu, cuma kamu tak tahu yang bentuk ini adalah bentuk tata tanda indeks. Okey, bentuk tata tanda indeks. Okey, so cikgu berhenti setakat ni dulu sehingga mewakilkan peneraban berulang dalam bentuk indeks. Okey, dan cikgu akan sambung untuk video seterusnya bagi SP yang berikutnya. Okey, kalau ada apa masalah boleh mesej cikgu tanya. Kalau tak faham boleh mesej cikgu tanya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.